Assalamualaikum, salam sejahtera, kita bertemu lagi. Pada hari ini saya nak ambil sedikit masa untuk kita berbincang tentang tesis pada kacamata pemeriksa. Sebelum kita menulis tesis, semasa kita menulis tesis atau paling penting sebelum kita submit tesis untuk diperiksa, sebaiknya kita perlu memahami bagaimana pemeriksa akan melihat tesis tersebut pada perspektif seorang pemeriksa, bagaimanakah tesis itu akan dilihat, akan dinilai, dan informasi-informasi itu akan memberi maklumat berguna kepada pelajar untuk menulis, dan yang paling penting bagaimana untuk kita murnikan tesis sebelum dihantar kepada pemeriksa. Itu sangat penting. Sekurang-kurangnya kita tahu apa pada kacamata pemeriksa bagaimana tesis yang diingini oleh mereka. Barangkali setiap pemeriksa mempunyai paradigma yang tersendiri tentang bagaimana tesis yang baik pada perkiraan dan pada ukuran mereka. Walau bagaimanapun saya berpandangan bahawa pemeriksa tesis mereka masih lagi berkongsi elemen ataupun segmen yang sama, bagaimana kategori, bagaimana kluster yang akan diperhatikan sepanjang mereka memeriksa tesis. Jadi pada hari ini saya ingin berkongsi dengan pelajar-pelajar sekalian sebagai salah seorang pemeriksa tesis, bagaimana saya melihat sesebuah tesis tersebut apabila saya memeriksa. Okey, itu yang saya nak kongsikan hari ini lah. Tajuk yang kita nak discuss hari ini secara santai, jangan tertekan. Tesis ini menjalankan penyelidikan untuk mengusahakan tesis PhD dan master ini perlu dengan santai, tenang. Okey. So saya nak kongsi begitu hari ini. Teman-teman pelajar-pelajar yang saya hormati, saya kasihi, kadang-kadang saya kasihani. Kalau saya sebagai pemeriksa, ini saya sekadar berkongsi pengalaman, mungkin pemeriksa lain mereka mempunyai paradigma yang berbeza. Mungkin supervisor, pelajar-pelajar mempunyai paradigma yang berbeza. Tapi ini saya sekadar nak share tesis pada perspektif saya dan mengikut pengalaman saya jika saya menilai dan memeriksa tesis pelajar. Yang pertama yang saya akan perhatikan adalah tajuk tesis. Ada beberapa persoalan yang akan timbul di minda saya. Yang pertama, adakah tajuk tesis tersebut mengandungi perkataan-perkataan penting dan relevan untuk menggambarkan kajian secara ringkas, padat dan tepat. Okay. Adakah tajuk kajian tersebut menggambarkan isu sebenar kajian secara menyeluruh? So tajuk kajian bagi saya adalah satu tajuk kajian yang beroperasi, yang menggambarkan keseluruhan kandungan tesis dan tajuk yang boleh dioperasikan. Daripada tajuk itu kita tahu bidang kajian, sub-bidang kajian, kita tahu reka bentuk kajian, kita tahu populasi sampel ataupun subjek kajian, kita tahu kaedah yang digunakan, kita tahu banyak perkara-perkara lainnya, lokasi kajian, bila kajian dilaksanakan. So kita gambarkan dalam tajuk kajian tu. Yang paling penting, tajuk kajian mesti mewakili keseluruhan kandungan tesis daripada awal sampai ke akhir. Dan nanti dalam wiwa, kalau tajuk itu tidak begitu tepat dengan kandungan tesis, pemeriksa akan mencadangkan pengubahsuaian, modifikasi kepada tajuk. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai pemeriksa kita akan melihat abstrak kajian. Persoalan yang timbul pada minda kita sebagai pemeriksa ialah, adakah abstrak tersebut menggambarkan secara tepat kajian yang dijalankan? Okay. Adakah abstrak yang dikemukakan oleh calung merumuskan secara ringkas beberapa isu, beberapa perkara pentinglah elemen. Yang pertama, permasalahan dan objektif kajian dinyatakan secara jelas ataupun tidak. Yang kedua, kaedah dan reka bentuk kajian yang digunakan. Yang keempat, adakah dipaparkan dapatan utama kajian. Yang seterusnya, rumusan dan kesimpulan. Dan yang terakhir adalah cadangan-cadangan daripada kajian tersebut. Itu yang kita tengok. Kalau ada
Okey, kalau tak ada kita akan cadangkan supaya ditambah baik cara persembahan abstrak. Yang seterusnya, pada kacamata seorang pemeriksa tesis, mereka akan melihat main point iaitu permasalahan dan objektif kajian. Okay. Pulang kalau pelajar-pelajar buat persoalan kajian, persoalanlah pokoknya ialah ada permasalahan dan selepas permasalahan ke mana kajian ini akan diterokai, sama ada melalui persoalan ataupun melalui objektif. Secara umumnya objektif, daripada objektif kita tahu perspektif seterusnya bagi seorang pemeriksa adalah permasalahan dan objektif. So persoalan-persoalan yang timbul di minda kita sebagai pemeriksa apabila meneliti, membaca tesis pelajar adakah latar belakang yang relevan kepada isu kajian dibincangkan dengan baik. Okay. Adakah permasalahan kajian dinyatakan secara jelas oleh pelajar. Apa maksud jelas? Jelas. Yang penulisan akademik penyata masalah perlu ada 5Y, 5W, 1H kan. Apa, siapa, di mana, bila, bagaimana dan sebagainya itu. Okay. Adakah hipotesis ataupun kalau bukan hipotesis sekalipun kajian kualitatif, cadangan sementara. Adakah hipotesis atau cadangan sementara yang dikemukakan selari dengan permasalahan kajian, maksudnya daripada literature dan sebagainya. Kemudian adakah objektif kajian dapat dicapai dengan metod yang digunakan dan selari dengan dapatan yang dihasilkan. Itu yang kita tengok daripada aspek permasalahan dan objektif. Kemudian yang seterusnya yang akan diperhatikan oleh seorang pemeriksa secara umumnya, skop dan relevan kajian. Okay. Adakah skop kajian mencukupi, sesuai dan relevan untuk ijazah yang diusahakan, sama ada ijazah master, master pula ada master full by thesis atau master bercampur coursework dengan tesis. Begitu juga ijazah doktor falsafah, adakah ijazah doktor falsafah tesis full tesis structure A atau structure B, campuran antara kerja khusus dan juga tesis, disertasi. So perkara itu semua akan diambil kira. Okay. So adakah skop kajian yang pelajar-pelajar atau calon-calon persembahkan, adakah skop kajian yang dikemukakan itu menggambarkan tentang bidang kajian, isu kajian mengikut bidang sesuatu keilmuan, kesesuaian permasalahan kajian secara praktikal dan juga objektif kajian. So kita akan tengok skop kajian itu dalam perspektif ini. Dalam kes ini pemeriksa tesis secara umumnya adalah pakar dalam bidang masing-masing. So pelajar dah tahu mereka akan cepat dan pantas untuk membuat justifikasi dan keputusan sama ada sesuatu tesis yang dipersembahkan oleh pelajar mencukupi ataupun tidak tentang skop dan relevannya kajian yang diusahakan. Sebab mereka semua pakar, mereka tahu bidang masing-masing. So di situlah pertimbangan utama ialah kepakaran mereka akan dijadikan asas sama ada tesis tersebut skopnya, relevannya cukup ataupun tidak untuk sebuah tesis PhD, cukup atau tidak untuk sebuah tesis di peringkat master dan sebagainya. Yang seterusnya akan diberi perhatian oleh pemeriksa adalah tentang sorotan literatur, sorotan literature review. So apa yang kita pertimbangkan kat sini adalah adakah sorotan literatur yang dikemukakan oleh pelajar relevan dengan isu dan permasalahan yang dikaji. Itu penting. Adakah sorotan literatur dilakukan secara menyeluruh dengan mengambil kira perkembangan masa lepas dan juga masa kini, masa sekarang. Adakah sorotan literatur tersebut dibincang, dirumus dan disusun dengan baik selari dengan isu ataupun permasalahan kajian? Adakah sorotan literatur yang dikemukakan tersebut menghuraikan lompang, gap kajian? Dan adakah sumber-sumber rujukan untuk sorotan literatur sesuai dan memadai bagi sebuah tesis mengikut tahap tesis, tahap pengajian yang diusahakan oleh pelajar, sama ada PhD pula ada pelbagai jenis, sama ada master pula ada pelbagai mod dan sebagainya. So itu pertimbangan pemeriksa. Kemudian
Selain itu, yang kita beri perhatian adalah metodologi. Metodologi. Adakah metod yang digunakan oleh calon dinyatakan secara jelas dan dihurai justifikasi penggunaannya? Adakah rekod bentuk kajian sesuai untuk mencapai objektif dan menyelesaikan permasalahan kajian? Okay. Adakah proses pengumpulan data dinyatakan secara jelas? Adakah analisis data yang digunakan tepat dan boleh mencapai objektif? Boleh menjawab persoalan kajian. Adakah metod yang dihurai? Adakah metod dihurai secara jelas untuk diambil panduan oleh penyelidik akan datang? So maksudnya kalau penyelidik lain nak buat kajian yang hampir sama, so metod tu dia fahami, wow begini. So itu akan jadi pertimbangan kepada pemeriksa secara umumnya. Walaupun cara berbeza, tetapi elemen-elemen yang diberi perhatian hampir sama. Okay. Yang seterusnya akan diberi perhatian oleh pemeriksa tesis adalah tentang analisis dan interpretasi dapatan kajian. Okay. Persoalan yang timbul di benak pemeriksa dalam kes ini adalah adakah data dianalisis secara tepat menggunakan kaedah yang dinyatakan. Okay. Adakah dapatan yang dimukakan selari dan menjelaskan objektif kajian? Adakah dapatan diinterpretasi secara logik dan munasabah dalam konteks yang pelajar kaji? Adakah dapatan kajian dibincang secara masak dengan menghubungkan dengan dapatan kajian-kajian sebelumnya? Okay, so bagaimana kita memaparkan dapatan dan menginterpretasikan dapatan kajian kita relating to kajian-kajian sarjana lain dalam bidang yang sama atau hampir sama yang sebelum-sebelumnya. Kemudian yang penting juga dalam pemeriksaan tesis, pelajar jangan sambil lewa, jangan mengambil mudah kepada perkara ini, ialah tentang persembahan. Bagaimana tesis dipersembahkan ini? Yang ini pengalaman yang kami jumpa, pelajar sangat sebahagiannya sambil lewa dalam aspek ini. Salah ejaan, salah tanda baca, salah muka surat, salah nombor jadual, salah banyak perkara. So perkara ini sebenarnya sangat menjengkelkan seorang pemeriksa, dan dia memberi satu perspektif yang agak kurang baik kepada calon. So sebelum hantar tesis untuk pemeriksaan, pastikan persembahan yang terbaik. Okay, supaya kita memberi pandangan yang baik daripada pemeriksa kepada kita. Itu yang penting. So dalam bab persembahan ini, pemeriksa akan melihat yang pertama, adakah penyusunan bab dan pecahan bab dalam penulisan sesuai untuk menghurai isu dan masalah yang dikaji. Bagaimana bab distruktur, yang penting. Adakah idea dalam penulisan diwacana secara jelas, tersusun dan mudah difahami? Okay. Kemudian sebagaimana yang saya kata tadi, adakah jadual, gambar rajah dan sebarang bentuk ringkasan lain di label, diberi nombor dan ditempatkan dengan sesuai dalam penulisan? Pun diberi perhatian oleh pemeriksa untuk melihat kematangan calon yang cuba mengusahakan sesuatu ijazah tersebut. Kemudian adakah ilustrasi berbentuk gambar dan sebagainya ditunjuk dengan jelas, ditunjuk dan dilabel dengan jelas. Kemudian yang seterusnya yang juga penting, yang diberi perhatian oleh pemeriksa untuk melihat kematangan seseorang calon ialah tentang bibliografi. Bagaimana kita cite rujukan dalam teks dan bagaimana kita menyenaraikan rujukan tersebut ke dalam senarai rujukan di belakang tesis. Ini pun akan diberi perhatian, dan kita akan membuat pemeriksaan secara rambang sama ada yang diletak dalam teks itu ada dalam rujukan di belakang dan sebaliknya. Adakah yang ada dalam rujukan belakang itu ada dalam senarai teks. So pelajar jangan sambil ambil mudah perkara ini, cermati, semak betul-betul sebelum kita hantar, dan format penggunaan mesti konsisten. Terpulang nak guna apa-apa ikut gaya universiti masing-masing, sama ada EPA atau apa, tetapi syarat utamanya adalah konsisten. So apa yang kita
persoalan yang timbul dalam minda pemeriksa apabila melihat tentang bibliografi ini ataupun senarai rujukan ini, yang pertama, adakah senarai yang dirujuk dalam tesis dan ditulis dalam bibliografi adalah menyeluruh dan sesuai dengan bidang dan isu yang dikaji. Pemeriksa mahir dalam bidang, pakar dalam bidang tersebut, mereka sangat arif tentang sesuatu bidang. So mereka tahu bahawa sama ada rujukan yang disenarai yang digunakan oleh pelajar mencukupi ataupun tidak mencukupi. Okey. Kemudian adakah sumber-sumber rujukan yang disenarai tersebut terkini ataupun tidak, ataupun yang sudah usang berbelas tahun yang lepas, dirujuk atas rujukan orang lain. So kita tidak membaca rujukan baru. Okey. Adakah rujukan yang dinyatakan dalam teks dan senarai dalam bibliografi selari. So ada dalam teks, ada dalam senarai bibliografi, ada dalam senarai bibliografi, ada dalam teks. So pastikan begitu. Kemudian antara yang kita beri perhatian juga dalam pemeriksaan tesis adalah merit. Maksudnya, adakah penyelidik menyatakan dan menghurai secara jelas sumbangan ilmu baru dalam kajian ini. Yang ini kena tunjuk supaya pemeriksa mudah melihat apa contribute to the new knowledge, contribute pada body of knowledge daripada kajian ini. Apabila kita memenuhi gap ataupun lompang yang kita nyatakan dalam literature review sebelumnya. Okay. Adakah kajian ini berjaya mencapai objektif dan menyelesaikan isu yang dinyatakan? Kemudian apakah kekuatan dan nilai tambah lain yang boleh diberi kredit? So pemeriksa akan melihat kekuatan, merit dan sesuatu tesis. Yang kita bimbang, yang diberi perhatian oleh pemeriksa adalah merit, tapi yang diberi oleh pemeriksa adalah demerit. So kita harap tidak begitu. So pelajar-pelajar perlu bersedia semasa menulis tesis, sebelum menghantar tesis, supaya semua elemen yang berada pada minda seorang pemeriksa ini kita terjemahkan dengan baik sepanjang kita menulis tesis. InsyaAllah apabila semua perkara tersebut diberi perhatian, walaupun tesis kita bukanlah tesis yang terbaik, tetapi at least kita telah mempunyai semua ciri-ciri yang pada perkiraan umum seorang pemeriksa cukup untuk dianugerahkan sesuatu ijazah, sama ada master, sama ada PhD dan sebagainya. Dan kalau ada pembetulan, itu adalah normal. Sama ada pembetulan minor, pembetulan major, itu adalah sesuatu yang normal. Syaratnya kita lulus kerana telah memenuhi minimum requirement kepada sesuatu tesis yang ijazah yang kita usahakan. So pelajar-pelajar sekalian, itu kongsian pada hari ini agak panjang. Saya tak boleh pendekkan video ini sebab perhatian pemeriksa itu agak panjang dan meluas. So, saya cuba bincangkan supaya pelajar-pelajar yang kita kasihi semua dapat mengambil panduan sedikit sebanyak. Mudah-mudahan insya-Allah semua orang berjaya menyiapkan tesis masing-masing dan berjaya menggenggam ijazah yang diusahakan, terutama calon-calon PhD semua. Semoga kita bergelar doktor falsafah satu hari nanti dalam waktu yang sangat dekat lagi saya rasa. So terima kasih semua, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri masing-masing.